Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa azwajihi wa zurriyyatihi kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa azwajihi wa zurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kali ini dapat sama-sama sekali lagi kita berkumpul di show kita untuk kita sambung perkongsian kita yang telah lalu lah ya, di mana kita dalam solat sembahyang sunat malam tadi, malam semalam kita sembahyang apa? Khauf, solatul khauf Sekejap. Nak search ni. Dan pada ni kita nak masuk slot sembahyang sunat lagi. Kita ada dua lagi ya. Pertama ialah solatu al-kusuf awil khusuf, sembahyang gerhana. Dan satu lagi solatul aidain, sembahyang hari raya. Sembahyang raya last lah, sebab dia panjang sikit. Malam ni mungkin kita sempat satu sembahyang saja. Itulah sembahyang al-kusuf atau al-khusuf ya. Dua-dua merujuk kepada gerhana. Kusuf atau khusuf. Kusuf ni ialah kaf, sin, waw, fa. Kusufun. Atau juga disebut sebagai khusufun. Kha, sin, waw, fa. Bezanya kaf dengan kha saja. Salatul kusuf ataupun salatul khusuf ya. Salat tu sembahyang lah ya. Kusuf atau khusuf merujuk kepada gerhana. Gerhana Inggeris sebut apa? Dia panggil apa gerhana Syekh? Tak nak cek sekejap. Syekh Google. Kusuf fil Inggeliziyah. Dia panggil apa? Anak pun lupa. Clean. Betul tak? Clips. Clean pula dah. Lupa kan? Lama tak cek. Kusuf fil Inggeliziyah. Clips kan? Clips ke? Eclipse. Oh, tak tubik tekan Arab, tekan Melayu lah. Gerhana in English. Oh, lo ni senang nak cek bahasa lain. Dulu kena balik kamus, sekarang tekan Google je. Gerhana in English. Eclipse saja. Eclipse. Bukan clip, eclipse. Eclipse. Okey, baik. Ada beberapa perkara yang dibincangkan oleh para ulama. Kerana semayang ni memang ada dalam buku-buku fiqh, dalam mana-mana mazhab. Anda solat semayang sunnah, as-salawat ghair al-mafruḍah, ya, unobligatory prayers ataupun preferable prayers, mana semasa yang digalakkan lah. Of course lah yang digalakkan secara berjemaah.
Yang digalakkan secara berjemaah ni kita ada semayang sebelum ni, semayang apa dia sebelum ni digalakkan berjemaah tu. Mula-mula dulu semayang apa? Tak ingat belakang lah, tak ada apa lah. Yalah, yang digalakkan berjemaah, semayang hari raya kita belum bincang lagi. Semayang Al-Khawf, berjemaah. Ya. Sebab itu antara hujah ulama yang kata semayang berjemaah ni fardu ain adalah beberapa alasannya. Salah satu ialah semayang khauf lah. Nabi berjemaah walaupun ketika peperangan. Surah An-Nisa tu. Jadi kalau ketika peperangan pun Nabi berjemaah, apatah lagi kalau semayang yang keadaan biasa. Ya. Jadi berjemaah lah nak cerita solatul khauf ya. Dia buka nota pun tak buka. Oh, jeng. Okey. Oh, dia 4 semayang je yang digalakkan berjemaah ni. Semayang raya, semayang ketika peperangan, solatul khauf, semayang istisqa dan semayang hak ni lah, kusuf dan khusuf ya. Jadi dia termasuk dalam semayang-semayang sunat yang digalakkan berjemaah. Dan sebenarnya semayang-semayang sunat yang digalakkan berjemaah ni lebih afdal daripada semayang-semayang yang tidak digalakkan berjemaah. Overall macam tu lah ya. Baik. Jadi memang ada lah slot semayang tu. Jadi kita ada semayang sunat tu. Semayang sunat ni ada yang digalakkan berjemaah, ada yang tidak digalakkan berjemaah. Yang digalakkan berjemaah tu mesti ada solatul kusuf atau solatul khauf ya. Ada beberapa perkara dibincangkan oleh para ulama lah. Nombor satu, makna kusuf atau khusuf ya. Sama ada bil kaf atau bil kha, dengan kaf atau dengan kha ya. Kalau dia disebut secara bersendirian, ifrad, secara single lah. Kusuf merujuk kepada gerhana matahari. Khusuf merujuk kepada gerhana bulan. Ya. Kalau disebut secara bersendirian. Ya, berasingan ya. Tetapi kalau disebut secara idhafah, secara tarkib, mana secara tersusun dengan perkataan yang lain yang merujuk kepada gerhana itu. Contoh matahari dan bulan lah, mana ada benda lain hak gerhana. Gerhana ni sama ada matahari atau bulan. Kalau kita masuk je perkataan matahari atau bulan kepada kedua-dua perkataan itu, maka dua-dua applicable. Faham tak? Ni bahasa Arab lah, bahasa Arab. Ni cerita bahasa Arab ni. Tadi cerita bahasa Arab dah sikit pening dah. Malah ni lebih pening sikit. Ni pening lagi ni. Ya. Kalau disebut secara berasingan, secara single, secara independently, kusuf gerhana matahari, khusuf gerhana bulan. Ya. Kalau ditarkib atau diidhafakkan dengan perkataan matahari atau bulan, dia boleh guna dua-dua. Kita boleh kata kusufus syams, kita juga boleh kata khusufus syams. Boleh guna dua-dua. Ya. Yang merujuk kepada gerhana matahari. Sama juga kita boleh kata kusuful qamar, kita juga boleh kata khusuful qamar, yang merujuk kepada gerhana bulan. Oh, angguk-angguk lah kan. Ya. Dalam ayat yang sempurna yang kita sebut sebagai jumlah mufidah, perfect sentence, kita boleh kata kusifatis syams atau khusifatis syams. Kita juga boleh kata in kasafatis syams ataupun in khasafatis syams, yang merujuk kepada telah gerhanalah matahari ataupun telah digerhanakanlah matahari. Ya boleh dua-dua tu. Ya. Bahasa Melayu tak ada tu, matahari telah digerhanakan, tak ada. Tapi Arab ada. Kusifatis syams maksudnya matahari telah digerhanakan. Menggerhanakan tu Allah lah. Ya. Dan kita juga boleh kata kusifal qamar atau khusifal qamar. Sebagaimana kita boleh kata
in kasafal qamar ataupun in khasafal qamar, yang merujuk kepada telah digerhanakanlah bulan ataupun gerhanalah bulan. Boleh? Boleh nampak beza antara kusuf dan khusuf, ya. Tak nampak rasanya tu. Saja sebut kan. Ala kulli hal dia merujuk pada kusuf, ha? Dalam buku fiqh kadang-kadang dia sebut sebagai solatul kusuf. Kadang-kadang ada juga sebagian menulis solatul khusuf, yang merujuk kepada gerhana salah satu daripada keduanya, sama ada matahari ataupun bulan. Dan ada juga sebahagian buku fiqh, termasuk dalam standard mazhab Syafi'i, termasuk dalam buku-buku mazhab Syafi'i lah, disebut sebagai solatul kusufain, solat dua gerhana, merujuk kepada gerhana matahari dan gerhana bulan, ya. Itu dari sudut makna dia lah, perkataan tu sendiri, ya, perkataan dia. Yang kedua dari sudut pensyariatannya, dalam Quran sebenarnya secara spesifik yang merujuk kepada solat tidak ada sebenarnya, tapi secara umum ada. Malah perkataan gerhana tu ada dalam bab hari kiamat, ada surah Al-Qiyamah kan, wa khasafa syamsu wal qamar. Macam mana ayat dia? Ayat sempurna dia Quran tak ada. Tak apa, buka sini. Sini ada Quran. Buka tafsir Ibn Katsir. Surah Al-Qiyamah. Tengok surah Al-Qiyamah, ya. Mana surah Al-Qiyamah? Oh, dah jumpa pula. Al-Qiyamah juzuk 29 kan? Ini dia, 577. 577. Sekejap. Nak tengok surah tu Al-Qiyamah. Ini dia. Ada pun. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawamah ayahsabul insanu allan najma'a idhamah bal qadirina ala an nusawwiya bananah yuridul insanu liyafjura amamah. Besar sikit. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah fa idza bariqal basar wa khasafal qamar. Kan sebut kha tu, wa khasafal qamar. Khusuf ni merujuk pada gerhana bulan sebenarnya. Tapi dia boleh saja merujuk pada gerhana matahari, perkataan kha tu, jika dia disebut secara berasingan. Tapi kalau sebut dengan bulan, dia boleh khasafal qamar atau kasafal qamar. Tapi Allah Ta'ala guna khasafal qamar. Tak tahulah dalam qiraat lain ada sebut dengan kaf, wa kasafal qamar. Tak pasti, ya, kita tak belajar qiraat. Tapi dalam mushaf ni wa khasafal qamar, yang merujuk kepada telah gerhanalah bulan, ya. Ni hari kiamat lah, ya. Jadi perkataan gerhana ada sebut lah. Tak tahulah kok ada lah surah yang lain, tapi setahu saya dalam surah Al-Qiyamah ni ada lah di sini, ya. Saya rasa surah ni satu je kot rasanya. Ini gerhana saja. Tentang pengibadatan pada waktu gerhana ada sebut. Itulah surah Fussilat ayat 28. Kalau kita nak buku fiqh memang dia masuk dua ayat. Satu adalah surah ni, satu lagi surah Fussilat. Tengok surah Fussilat. Fussilat 477. Mana ding tadi? 477 ayat 28. 28. Ini dia. Ada berapa? Ada berapa lagi? 38 sebenarnya. Ada 37, sorry, ayat 37. Ini ayat yang menyebut tentang kita kena sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi tidak sujud kepada matahari dan bulan. Dia
directly tak menunjuk pada solat kusuf, solat gerhana, tapi indirectly lah ya. Hatta Imam Syafi'i rahimahullah dia sebut dah dinukilkan oleh ulama-ulama Syafi'i dalam bab ni, ini antara ayat yang merujuk kepada solatul kusuf, sembahyang gerhana, tapi indirectly lah. Kerana Allah Ta'ala suruh sujud pada dia tapi tidak sujud kepada bulan dan matahari ya. Wa min ayatihi al-lailu wan nahar wasyamsi wal qamar la tasjudu lisyamsi wala lil qamar wasjudu lillah alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Wa min ayatihi, dan daripada tanda-tanda kebesarannya, al-lailu wan nahar, siang dan malam. Wasyamsi wal qamar, begitu juga dengan matahari dan bulan. La tasjudu lisyamsi wala lil qamar, jangan kamu sujud kepada matahari dan bulan. Wasjudu lillah, sujudlah kepada Allah. Allazi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun, yang mana Allah lah yang telah menciptakan kedua-duanya. Bukan kedua-duanya, Allah lah yang telah menciptakan kesemuanya itu, siang, malam, matahari, bulan ya. In kuntum iyyahu ta'budun, sekiranya kamu benar-benar menyembahnya. Ya, kata Imam Syafi'i rahimahullah, dinukilkan oleh Imam Nawawi dalam Al-Majmu', dan sebagai ulama Syafi'i yang lain termasuk Sahibul Bayan ya. Kalau kita lihat buku-buku fiqh mazhab Syafi'i dalam bab salatul khauf ni, salatul kusuf, based on this ayah, kata Imam Syafi'i rahimahullah, ada dua perkara. Pertama, Allah Ta'ala memerintahkan kita supaya kita menyembahnya, tidak menyembah bulan dan matahari. Innallaha amara bihazil ayah as-sujud lahu la lisyamsi wala lil qamar. Ayat ni Allah Ta'ala suruh sembah dia, bukan sembah bulan atau bintang. Satu. Yang kedua, innallaha amara aidan bisujud inda hadisin yahdusu fihi ma wa huwal kusuf wal khusuf ya. Ayat ni juga menjadi petunjuk bahawa Allah Ta'ala memerintahkan supaya kita sujud kepadanya apabila berlaku sesuatu kepada kedua-duanya, yakni gerhana, sama ada bulan ataupun matahari. Jadi indirectly ayat ni nak merujuk kepada solatu al-kusuf, sembahyang gerhana lah ya. Dia sama juga macam sembahyang 5 waktu kan ya. Memang ada orang kata sembahyang waktu, mana ada dalam Quran? Ada Allah Ta'ala sebut sembahyanglah zuhur, sembahyanglah asar, ada. Perintah sembahyang tu banyaklah kan. Wa aqimus solah wa atuz zakah, banyak dalam Quran ya. Tapi Allah Ta'ala sebut sembahyang zuhur, asar, maghrib ya, sama ada secara separate ataupun secara sekaligus. Ada? Mana ada? Mana ada sembahyang 5 waktu dalam Quran? Directly tak ada. Directly maknanya ayat tu betul-betul sebut this particular prayers, mana ada. Tapi indirectly ada, melalui pentafsirannya ada. Wa aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana masyhuda. Itu satu. Lepas ada lagi dah beberapa ayat yang lain. Allah Ta'ala suruh sembahyang siang, malam, subuh ya tak? Jadi kata ahli tafsir merujuk kepada tafsir para sahabat seperti Ibn Abbas. 5 waktu lah tu. Mana ada sembahyang lain lagi? Kalau siang, malam, waktu fajar. Ya tak? Siang, zuhur dengan asar. Malam, maghrib dan isyak. Subuh, fajar, subuh tu. Nampak? Sama juga dalam konteks ayat ni pun, walaupun bukan directly lah nak merujuk kepada sembahyang gerhana, tapi indirectly. Pasal Allah Ta'ala ada sebut sujud kepadanya ketika berlaku yang ada hubung kait dengan bulan dan bintang ya. Baik, itu satulah maksudnya dan pensyaratan secara asas ya. Secara khusus pensyaratannya adalah hadis-hadis Nabi lah ya. Memang most of ibadah ni memang banyaklah hadis ya. Yang paling famous ialah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Yang banyak dimuatkan dalam buku-buku fiqh sunnah kontemporer lah ya, kebiasaannya. Daripada Ibn Abbas, di mana kata beliau, kusifati syamsu ala ahdi Rasulillah. Faqama an-nabi qiyaman tawila nahwa min suratil Baqarah. Summa raka'a ruku'an tawila.
Summa qama qiyaman tawila dunal qiyamil awal. Summa raka'a ruku'an tawila dunal ruku'il awal. Ya. Sorry, salah tu. Kata Ibn Abbas, kusifati syamsu ala ahdi Rasulillah faqama qiyaman tawila nahwa min suratil Baqarah. Summa raka'a ruku'an tawila. Summa qama qiyaman tawila duna qiyamil awal. Summa raka'a ruku'an tawila duna ruku'il awal. Summa sajada. Summa qama faqama qiyaman tawila duna qiyamil awal. Summa raka'a duna ruku'an tawila duna ruku'il awal. Summa qama qiyaman tawila duna qiyamil awal. Summa raka'a ruku'an tawila duna ruku'il awal. Summa sajada. Ya, fa idzan sarafa wa qad tajalla asy-syams summa qala inna asy-syamsa wal qamara ayatan min ayatillah la yankasifani li mauti ahadin wa la li hayatihi fa idza ra'aitum zalika fafza'u ila zikrillah wa fi riwayah fasallu waskurullah hatta tanjali. Atau kama qala. Kata Ibn Abbas, telah digerhanakanlah matahari pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Atau boleh juga kita terjemahkan, dan telah berlakulah gerhana matahari pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasal dia ada dua riwayat. Satu, kusifatis syams, telah digerhanakanlah matahari. Satu lagi riwayat in khasafatis syams, telah berlakulah gerhana matahari. Ya. Kalau kita nak exact translation lah, translate yang betul-betul ikut dia punya wording, ya, ikut perkataan. Maka apa Nabi buat? Kata Ibn Abbas, Nabi pun qiyam. Yang ini Nabi semayang. Dan Nabi qiyam dengan qiyam yang panjang, seumpama satu surah Al-Baqarah. Panjang lah. Al-Baqarah 286 ayat. Kemudian Nabi rokok dengan rokok yang panjang. Kemudian Nabi bangkit lagi qiyam dengan qiyam yang panjang, tapi tidaklah sepanjang qiyam yang pertama tadi. Rokok lagi sekali, panjang, tapi tidaklah seumpama rokok yang pertama tadi. Ya. Jadi ada dua qiyam di situ dan dua rokok. And then Nabi sujud. Kemudian Nabi bangkit lagi, Nabi qiyam lagi panjang, tapi tidaklah sepanjang qiyam sebelum daripada itu. Nabi rokok lagi panjang, tapi tidaklah sepanjang rokok sebelum pada itu. Bangkit lagi qiyam panjang, tapi tidaklah panjang seumpama itu. Rokok lagi panjang, tapi tidaklah sepanjang rokok sebelum daripada itu. Berapa kali dah qiyam panjang, rokok panjang, qiyam panjang, rokok panjang? Kau terlebih dah nak sebut. Tak. Dua kali lah. Qiyam, dua kali rokok. Exactly the same macam rakaat yang pertama. Jadi ada dua qiyam dan dua rokok juga. Kemudian Nabi sujud. Dan bila Nabi habis solat, matahari telah pun tersingkap daripada gerhananya. Ya. Kemudian Nabi pun bagilah tazkirah sikit. Nabi kata, sesungguhnya matahari dan bulan daripada tanda-tanda kebesaran Allah. Macam ayat Quran tu lah. Maka jangan kamu sangka ia berlaku gerhana ini kerana kehidupan seseorang atau kematian seseorang. Pasal apa Nabi kata begitu? Sebab memang orang Arab pada waktu itu, dia kata gerhana berlaku dengan sebab matinya Ibrahim. Kerana dalam hadis-hadis yang lain, hadis Mughirah bin Syu'bah, Rasul Bukhari dan Muslim, hatta Imam Syafi'i sendiri pun ada meriwayatkan dalam tartib musnad beliau, di mana bila berlaku gerhana tu, kebetulan yauma mata Ibrahim, hari matinya Ibrahim. Jadi ada satu kejadian pada waktu itu, mana mati anak Nabi ya. Kebetulan bila mati anak Rasulullah SAW, Nabi pun bersedih. Jadi gerhana berlaku. Jadi dia kata seolah-olah ada hubung kait lah. Oh, ni gerhana ni pasal anak Nabi mati ni. Dia pun kata begitu, memang sahih. Sebab itu bila Nabi semayang, Nabi bagi tazkirah kat ujung tu. Nabi kata ni tak ada kena-mengena dengan hidup atau mati sesiapa. Ia hanya semata-mata tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi fenomena alam ni kita nak kaitkan dengan
Suatu perkara yang berlaku in spesifik. Tak? Kalau hujan, ni ada benda tak baik dah ni kot. Tak boleh hari tu, tak? Tak betul. Macam dulu kan, banjir besar dulu. Ada dakwaan-dakwaan kita tengok. Yang kata banjir besar tu berlaku kerana kematian Tok Guru Aziz. Ada je. Tak pernah dengar. Tak pernah dengar. Ya tak? Betul ke begitu? Relate dengan hadis ni tak betul lah. Lagi satu, benda tu benda gaib. Mana kita tahu? Ya. Ia semata-mata kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Taala nak begitu. Ya. Kita tidak tahu, maka kita tidak boleh mendakwa itu dan ini. Ya. Panas. Lama panas. Tiba-tiba datang seorang Habib, hujan, sejuk. Ini mungkin boleh jadi kerana Habib ni datang. Wallahu Ta'ala alam. Ya. Kita tidak tahu, maka kita tak boleh dakwa sedemikian. Kerana sebagaimana gerhana, begitu juga dengan hujan, panas, ribut, petik, dia boleh berlaku pada bila-bila masa di mana sahaja. Ini semua ketentuan Allah. Kita tak tahu, jadi kita tak boleh cakap lah. Ya. Dan mungkin juga ya, mungkin juga tidak. Ya, mungkin. Kita tidak tahu. Jadi kita tak boleh kata lah. Dan of course lah, ia akan menyumbang kepada kepercayaan-kepercayaan tertentu, khurafat-khurafat tertentu. Ya. Dan boleh juga menjadikan kita ni mensucikan orang tertentu. Tak boleh lah begitu. Ya. Jadi tak kena. Itu yang dulu Rozaimi ada tegur tu. Melenting habis orang lain kan. Sebenarnya tak boleh lah kita anggap begitu. Ya. Dan hadis ni jelas sekali. Ya, tak ada kena-mengena gerhana yang berlaku dengan kematian anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Apa lagi ya? Makna dah. Asas persyaratan dia saya dah sebut. Ayat Quran tadi surah Fussilat ayat 38 dan hadis ni lah. Dan ada banyak lagi hadis-hadis yang lain. Baik, apa hukum sembahyang ni? Sembahyang ni tuan-tuan di sisi majoriti adalah sunnah. Ya. Dan ini disebut oleh ramai ulama kita. Al-Imam As-San'ani rahimahullah dalam bukunya Subulus Salam. Itu ada Subulus Salam tu. Yang terjemah Melayu Saya dulu zaman buat master, antara saya suka baca ialah buku Subulus Salam. Ya, tapi dalam bahasa Arab lah. Ya, dan saya beli buku tu. Dia buat dah satu nuskhah tebal, 1000 muka surat lebih. Ada yang sikit-sikit kan, 4 jilid tak silap saya, ada dia buat besar. Saya beli yang besar tu. Ada kat rumah saya. Tapi lama saya tak balik. Pasal dah ada PDF, buka PDF aja kan. Ya. Saya sukalah baca buku tu. Dan As-San'ani rahimahullah, dia antara ulama Syafi'i yang agak progresif lah dalam bab hukum, kerana dia banyak menyaring, menyulam hukum-hukum sedia ada dengan nanas yang lebih kuatlah untuk dia dengan sandaran. Dan dalam banyak hal dia juga berbeza dengan mazhab Syafi'i, walaupun San'ani ni asalnya Syafi'i. Bolehlah kita baca untuk nilai tambah lah ya. San'ani dan dia pun ada, dia ulama top juga ya. Kata beliau al-zahir al-wujub. Zahir hadis ni wajib benarnya. Kerana Nabi kata idza ra'aitum zalika fasallu wazkurullah hatta tanjali. Bila kamu lihat benda ni berlaku, maka hendaklah kamu sembahyang dan berzikir kepada Allah, mengingatinya sampai ia berakhir. Jadi kata az-zahir al-wujub. Walakin hamalahul jumhur ala annahu sunnah muakkadah. Cuma jumhur menghukumkan ia sebagai sunnah muakkadah. Ya. Tak wajib lah. Kerana majoriti memang mengatakan bahawa tidak ada yang wajib melainkan sembahyang 5 waktu sahaja. Saya dah pernah baca dulu kan, hadis Talha bin Ubaidillah. Yang Nabi kata sembahyang ni yang fardu, yang wajib 5 waktu sahaja. Dan bila A'rabi tu tanya, "Ya Rasulullah, hal alayya ghairuha?" Ada tak sembahyang wajib yang lain? Nabi kata, "La illa an tatawwa." Tak ada. Orang lain tu sunat belaka. Ya. Hadis Abi Hurairah dan sebagian nanah yang saya dah baca dulu peringkat awal sembahyang dulu.
Jadi memang majoriti kata hak wajib 5 semayang saja, ya. Lain pada tu sama ada dalam konteks sunnah muakkadah ataupun ghair muakkadah. Yang betul-betul ditekankan atau tidak ditekankan. Jadi semayang ni dia masuk under yang ditekankan. Walau bagaimanapun sebagai ulama kata wajib. Maksudnya kalau kita lihat kita kena buat. Tak lihat tak apa. Tapi kalau dah lihat kita kena buat. Ya, antaranya Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah. Dalam bukunya As-Sailul Jarrah. Buku tu pun saya suka baca kerana banyak kuhakam yang diistimbakkan oleh beliau. Beliau mempunyai hujah yang amat baik sekali. Dia samalah dengan buku Nailil Autar. Dato' Zul Al-Bakri pun dalam sebagian fatwanya yang saya baca dalam Irsyad Fatwa, dalam Al-Hawi fil Fatawi, saya tengok dia juga ada merujuk dan menukilkan daripada Asy-Syaukani daripada buku beliau Nailil Autar. Ya. Cuma Nailil Autar ni dia lebih detail lah, ya. Sailul Jarrah dia buku ringkas saja. Ya. Dia sebut dalam buku tu wajib lah. Dia kata wajib. Ya. Kerana Nabi memerintahkannya. Dan adalah sebagai ulama yang lain macam Ibnu Utsaimin dia sebut dalam Syarah Mumti' dia kata wajib. Ya. Fardu ain atau fardu kifayah, tapi dia kata masih fardu. Ya. Dan kalau tidak dilakukan langsung berdosa semua. Ya. Salatul kusuf fardun wajibun imma 'alal a'yan wa imma 'alal kifayah. Itu dia punya teks. Dia kata sembahyang kusuf atau gerhana ini adalah fardu dan wajib. Cuma boleh jadi ia fardu ain, boleh jadi ia fardu kifayah. Kalau fardu ain ni agak berat lah. Tapi sekurang-kurangnya fardu kifayah lah. Kerana kalau kita lihat Rasulullah SAW pun memberi penekanan di samping baginda melakukannya. Dia buat, lepas tu dia suruh pula. Itu satu penekanan yang besar lah. Jadi Allah Ta'ala alam lah. Ya. Kita lihat pendapat ulama yang kata fardu atau wajib. Especially fardu kifayah lah. Lahu wajhun hasan. Mana ada hujah yang baik. Ya. Baik. Tapi kita tak nafi lah. Majoriti kata sunnah sahaja. Sunnah pun sebaik-baik kita lakukan lah, ya. Baik. Itu 3 kan. Dan yang keempat ialah kafiat dia lah, ya. Kafiat dia. Kafiat dia senang saja, tuan-tuan. Dia seumpama semayang-semayang sunnah yang lain. Sekurang-kurangnya. Adnal kamal. The less perfect. Tuan-tuan semayang je 2 rakaat sebagaimana biasa. That's it. Ya. Walau bagaimanapun sebaik-baik semayang gerhana sama ada dilakukan secara bersendirian atau berjemaah. Kerana majoriti kata boleh semayang seorang. Ada segelintir saja yang kata tak boleh semayang seorang. Tidak sah. Antaranya Al-Imam Sauri rahimahullah. Sauri, ya. Sauri ni memang salah lah kan. Ya. Bukhari banyak nukil daripada beliau dan sahihnya. Dia ulama top di kalangan tabi'in, ya. Dia ada 2 Sufyan. Satu Sufyan Sauri, satu Sufyan Uyainah. Sufyan Uyainah ada guru kepada Imam Syafi'i rahimahullah. Dan kedua-dua Sufyan ini disebut sebagai As-Sufyanan, 2 orang Sufyan. Sufyan hot top tabi'in, Sufyan Sauri dan Sufyan Uyainah. Ya. Dan As-Sauri sebenarnya dia lebih top dalam hadis. Sehingga dia disebut sebagai Amirul Mukminin fil hadis. Chief dalam hadis lah. Ya. Cuma zaman dia hadis tak dibukukan lagi, ya. Tak silap saya tak dibukukan lagi. Tapi dia dah hafal banyak hadis. Dan dia antara ulama yang faqih pada zamannya. Ya. Bahkan ada orang karang buku Fiqh As-Sauri. Fiqh Sauri. Biasa orang hadis lah suka sebut Sauri-Sauri. Ya. Orang fiqh jarang. Kecuali kalau kita bincang tentang fiqh sahabat dan tabi'in, nama beliau mesti ada, ya. Dia kata tak boleh semayang bersendirian, tak disyariatkan begitu. Dan begitu juga dengan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani rahimahullah, sahabat atau teman rapat kepada Abu Hanifah. Mazhab Hanafi, tuan-tuan, dia berkisar kepada 3 tokoh. Pertama ialah Abu Hanifah, ya. Yang kedua ialah Abu Yusuf. Yang ketiga ialah Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Dua-dua orang ni disebut sebagai sahibah Abi Hanifah.
teman rapat Abu Hanifah. Ya. Dan fiqh Hanafi banyak diambil daripada dua orang ni selain daripada Abu Hanifah. Fiqh Abu Hanifah ni bukan Abu Hanifah seorang, daripada dua orang ni juga. Ya. Saringan dia lah. Ya. Dia pun kata sama, Muhammad Hasan Syaibani kata, la tusyra' illa jama'atan, tidak disyaratkan melainkan secara berjemaah. Tapi majoriti boleh saja, termasuk standard mazhab Syafi'i. Ya, tusalla jama'atan au furada. Boleh saja sembahyang secara berjemaah atau bersendirian. Wa hiya sunnatun 'alal hadir wal musafir. Sunat ke atas orang yang bermukim atau orang yang bermusafir. 'Alal rijal wa 'alan nisa. Dan sunat dilakukan juga ke atas lelaki dan wanita. Ya. Wanita saja buat boleh, wanita saja boleh. Pasal dia sembahyang sunat. Sunat dia open. Dan Imam Syafi'i membenarkan. Kata Imam Syafi'i dalam Al-Um, fa in jama'na fala ba's. Kalau dia nak berkumpul sama-sama wanita, dia is okey. Illa alla yakhtubna, cuma tak perlu khutbah. Fa in khatabna fala ba'sa. Qamat wahidatunna fa zakkarahunna wa wa'adhahunna wa khatabahunna. Patut-patut dia kata tak payah khutbah lah. Kerana khutbah ni sunnatul rijal, ini sunnah orang lelaki. Tapi kalau nak khutbah pun okey, bangun seorang bagi tazkirah, bagi peringatan, okey saja. Ya. Dan kalau ia dilakukan di masjid, saya lihat majoriti ulama masih menggalakkan supaya wanita pun hadir sama. Kerana memang ada hadis yang sahih dari Sahih Bukhari, Sahih Muslim, daripada Aisyah, daripada Asma bintu Abi Bakar, adik-beradik dia sendiri, yang kata memang wanita menghadiri sembahyang kusuf bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hatta kata Asma, ada wanita yang tua, ada wanita yang muda. Ra'aitu akbar minni wa asghar minni, ya, qa'imatan fa ana aqulu li nafsi izan ana ahra 'alal qiyam. Pasal Nabi qiyam lama, aku tengok ada orang tua berdiri macam Rasulullah SAW, tak duduk pun. Ikut sembahyang sunat boleh duduk kan, dia tak duduk. Dan aku lihat anak orang lebih kecil daripada aku, sama juga, berdiri juga. Dia kata kalau mereka tu berdiri, takkan aku tak boleh diri. Aku lebih-lebih layak untuk berdiri. Aisyah pun sebut benda yang sama, wanita ada menghadirinya. Sebab tu majoriti kata wanita pun boleh hadir. Ya. Dan digalakkan ia dilakukan di masjid. Itu pendapat majoriti, ya. Tu ada fil masajid, dibuat di masjid lah, ya. Dan dia dilakukan seumpama solat Jumaat. Sebagai ulama mensunahkan kita mandi, ya, mensunahkan kita makan wangi-wangi macam Jumaat lah. Banyak je atas Jumaat. Kerana dia disyaratkan atau disunahkan secara berjemaah dan adanya khutbah. Jadi amat layaklah untuk dikiaskan ke atas Jumaat. Ya, sunat mandi, nah spesifik tak ada lah, tapi saya tengok dalam buku mazhab Syafi'i memang standard dia disunahkan atau digalakkan mandi, digalakkan makan wangi-wangian macam hari Jumaat lah tuan-tuan. Dan solat juga sebagaimana solat hari Jumaat. Bacaan secara jahar, walaupun ada khilaf lah sikit sebenarnya. Standard mazhab Syafi'i baca sir untuk sembahyang gerhana matahari. Gerhana bulan tak apa baca jahar, pasal malam. Tapi kalau gerhana matahari, mereka lebih memilih bacaan sir. Ya. Walaupun sebahagian memilih untuk bacaan jahar, pasal ada dua riwayat. Satu riwayat sir, di mana Samurah sebut dalam Sunan Tirmizi, Nabi SAW sembahyang gerhana siang lah, ya, gerhana matahari, lam asma' lahu sautan, aku tak dengar suara pun. Dan Tirmizi kata hadisun hasanun sahih, hadis ni hadis hasan sahih, ya. Mana hadis yang sahih lah, tak dengar. Ibn Abbas juga ada sebut dalam beberapa hadis, dalam buku-buku sunan, tapi hadis tu dhaif, ya. Ibn Abbas pun kata benda yang sama, la asma' lahu qira'atan, aku tak dengar Nabi baca. Tapi Nawawi kata dalam Al-Majmu' hadisun dhaif, hadis ni hadis dhaif lah. Cukup untuk guna hadis Samurah yang diriwayatkan dari Sunan Tirmizi, dan hadis Ibn Abbas dalam Sahih Bukhari Muslim yang saya baca awal tadi, di mana kata Ibn Abbas, Nabi baca apa? Nahwan min suratil Baqarah. Nabi baca sekadar seumpama surah Al-Baqarah. Kata An-Nawawi, in sami'a
Ibnu Abbas lam yuqaddirhu. Kalau Ibnu Abbas dengar, dia takkan takdir macam tu. Nahwa min suratil Baqarah maksudnya seumpama surah Al-Baqarah. Dia tak dengar lah. Jadi itu antara the strongest evidence yang kata sir itu disunahkan ataupun lebih afdal. Tapi dalam hadiah lain Sahih Bukhari Muslim, Aisyah kata Nabi baca kuat pula. Jaharan Nabi bil qiraah. Sebab itu dalam bab ni dia very open. Walaupun standard mazhab Syafi'i baca sir, tapi sebahagian besar ulama yang lain memilih baca jahar kerana dua-dua riwayat ni sahih. Ibn Abbas Sahih Bukhari Muslim, Aisyah pun Sahih Bukhari Muslim. Dua-dua applicable. Boleh jadi, ya. Dan kalau kita tengok praktikal kita, sebelum ni sembahyang gerhana di masjid negeri lah. Bukan Shah Alam, masjid KL lah kan, masjid besar, masjid apa tu? Masjid negara lah. Sebelum ni dia buat sembahyang gerhana dan dia baca kuat. Itu bukan mazhab Syafi'i. Ya. Walau bagaimanapun sebab dia based on hadiah sahih, ada sebagai ulama mengguna pakai. Of course lah dalam konteks kontemporer saya tengok buku-buku fiqh sunnah banyak memilih bacaan jahar. Ya. Dan lebih layak lah sebab ini sembahyang macam Jumaat. Tak semestinya sembahyang siang semua kena perlahan. Ya tak? Jumaat baca kuat. Jadi okey, nak baca kuat, nak baca perlahan. Tak ada masalah sama sekali, ya. Baik. Jadi sembahyang dia gitu tuan. Sekurang-kurang sembahyang 2 rakaat macam biasa. Kok tuan-tuan tak nak pergi berjemaah, memang jarang buat pun, betul tak? Ada buat belum ni? Kalau gerhana ada buat masjid? Ada, masjid kita ada buat sebelum ni. Rasanya lah, saya pun tak pernah join. Ada buat masjid dekat-dekat ni? Tak ada? Ada buat? Ada buat Syekh? Pernah buat tak solat gerhana kat masjid-masjid kita ni? Pernah buat tak? Ada buat kan sebelum ni kan? Tapi anak sembahyang kat sekolah aja sebelum ni yang berlaku gerhana kat sekolah tu kan. Anak buat kat sekolah. Ya. Tapi kita start sembahyang lah dengan budak-budak. Pernah dulu ustaz sembahyang dengan budak-budak kat atas. Mungkin ada ustaz lain pergi sembahyang budak-budak kot. Saya anak sembahyang sendiri aja. Tapi anak memang suruh budak-budak tengok lah. Boleh tengok lah? Boleh tengok tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tengok gini, sakit mata lah. Lagi satu tak nampak gerhana tu. Nampak macam tak ada gerhana. Apa saya buat? Saya koyak plastik hitam sampah tu, bagi budak seorang sikit. Saya pun tengok. Nampak separuh gerhana. Sebab saya tuan-tuan, kalau saya nak sembahyang, saya tengok dulu. Sebab Nabi suruh tengok dulu. Ya. Itu yang disebut oleh Ibnu Utsaimin. Dia kata, tengok baru sembahyang. Ya. Kalau kita sembahyang tak tengok, tak terhasil lah apa yang disebut oleh Nabi. Idza ra'aitum zalika fasallu. Bila kamu tengok, baru kamu sembahyang. Sebab gerhana ni bukan semata-mata nak sembahyang tu. Memanglah kita nak tunjuk kita ni tak sembah kepada matahari dan bulan. Nak sembah Allah. Tapi hikmah dia ialah bila kita tengok, kita rasa kebesaran Allah. Itu kelebihan dia. Ya. Sebab tu Utsaimin kata, tengok dulu, sembahyang. Exactly the same macam hadis Nabi. Ya. Betul tak? Bagus Utsaimin tuan. Mau Wahabi je tu yang lemah tu. Saya ingat kalau dia bukan Wahabi, dia talk macam Qardawi. Tapi tengok dulu. Anda ingat 17 tahun anak duduk Sungai Buloh ni, adalah 2 kali anak tengok kat sekolah. Berlaku siang. Tengok banyak kali dah kot. Rasa 2 kali dah kot anak tengok. Koyak-koyak plastik hitam tu bagi budak. Minta dengan cleaner. Minta plastik hitam. Nampak tuan? Tengok pun sembahyang. Ya. Al-Imam Syafi'i rahimahullah dalam Al-Buaiti, dia kata rakaat pertama baca Al-Baqarah, rakaat kedua baca Al-Imran, rakaat ketiga baca An-Nisa, rakaat keempat baca Al-Maidah. Ya. Dalam sebahagian buku dia lain, dia mencadangkan rakaat pertama bacalah 200 ayat, rakaat kedua baca 100 ayat, macam itulah. Mana bukan rakaat qiyam. Qiyam pertama baca panjang. Baqarah 200 ayat, 200 lebih. Yang kedua tu pendek sikit. Qiyam yang kedua tu. Qiyam yang ketiga daripada rakaat yang kedua tu baca pendek sikit macam itulah ya. Memang rakaat pertama ataupun qiyam pertama daripada rakaat pertama tu panjang, menurun.
Memang kita bila sembahyang, qiyam yang terawal mesti lebih banyak lah daripada qiyam yang kemudian. Ya? Macam kita sembahyang 5 waktu lah. Kan? Baik yang 2, 3 atau 4 rakaat. Rakaat pertama baca panjang, rakaat kedua baca pendek sikit. Ya tak? Rakaat ketiga baca pendek lagi. Kalau 3 rakaat, rakaat keempat baca pendek lagi kalau 4 rakaat. Bukan sunnah baca surah 2 rakaat je ke? Tak, once a while kita boleh baca ke semua rakaat yang kita sembahyang dengan surah-surah after Al-Fatihah. Ya. Pasal Nabi pun ada riwayat sahih dia baca ke-4 rakaat sembahyang Zuhur atau Asar dengan surah. Ya. Sebab itu sunnah rakaat pertama dan kedua saja membaca surah after Fatihah. Tapi once a while sunnah juga kita baca ke semua rakaat. Pasal ada nah yang sahih. Tak makruh insya-Allah. Ya. Jadi samalah juga dalam konteks ni. Ya. Okey. Jadi kalau kita semayang 2 qiyam, 2 rakaat dan 1 rakaat. 2 rakaat sama dengan 4 qiyam lah dan 4 rakaat. Sujud of course 4 kan. Kebiasaannya setiap 1 rakaat hanya 1 qiyam, 1 rakaat, 2 sujud. Tapi orang ni 2 qiyam, 2 rakaat, 2 sujud. Jadi 2 rakaat, 4 qiyam, 4 rakaat, 4 sujud. Kita buat hal ni perfect. Ya. Dan sebenarnya kita boleh buat lebih juga. Ada riwayat tuan-tuan sahabat Nabi nama Huzaifah. Dia buat lebih. Dia buat 3 qiyam, 3 rakaat. 1 rakaat. Jadi 2 rakaat, 6 qiyam, 6 rakaat, 4 sujud. Boleh? Boleh. Ali pun buat lebih juga. Lebih daripada 4 qiyam dan 4 rakaat seumpama dilakukan oleh Nabi SAW. Sebab tu kata Imam Ibn Munzir, 2 qiyam 2 rakaat, 2 qiyam 2 rakaat. Setiap 1 rakaat, kalau 2 rakaat maknanya 4 qiyam 4 rakaat, itu sudah memadai seumpama disunahkan oleh Nabi SAW. Tapi kalau nak buat lebih pun boleh kerana ia sabit daripada sahabat-sahabat Nabi yang lain. Pasal apa? Pasal hak rukunya 1 qiyam saja dan 1 rakaat. Hak lebih tu ialah ziyadah, sunnah. Sebab itu kalau tuan-tuan masuk, tuan-tuan hanya dapat rakaat yang tuan-tuan hanya dapat qiyam yang kedua. Ya, atau rakaat yang kedua, maka tuan-tuan dianggap tidak mendapat rakaat itu. Kerana itu hanya tambahan saja. Tuan-tuan mesti dapat qiyam yang pertama ataupun sekurang-kurangnya rakaat yang pertama, baru dikira dapat rakaat. Faham tak? Kok nak buat lebih, mana tahu kan? Tak cukup ni, 4 ni buat jadi 6 lah, 7 kan, 8 kan, mana tahu kan. Atau tuan-tuan nak sembahyang seorang, ya, aku nak buat 3 rakaat dan 3 qiyam, okey. 4 rakaat 4 qiyam, okey. Kalau 4 rakaat 4 qiyam macam Nabi lah. Kalau 6 pun boleh. Pasal dia 4 sabit, 5 pun sabit, 6 pun sabit. Tapi banyak 6 lah. Tak payah buat lebih lah. Kalau lebih saya tak tahulah sah tidak. Tapi buat sabit 4, 5, 6 sabit ya. 4 Rasulullah, 5, 6 daripada sahabat-sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam ya. Lebih dari tu saya tak tahu boleh ke tidak. Pasal buat lebih-lebih lah. Cukup lah tu. Rajin sangat kan. Hak lain-lain tuan-tuan sama saja, tak ada beza. Apa yang tuan-tuan baca dalam sembahyang-sembahyang lain, itulah tuan-tuan baca dalam sembahyang kusuf. Ketika rakaat, ketika sujud, ketika i'tidal, hatta doa iftitah, sama saja, tak ada beza. Ya. Khutbah pun sama juga tuan-tuan. Sebagaimana khutbah Jumaat dengan memuji Allah, dengan syahadah, dengan baca ayat Quran, dengan doa, dengan selawat Nabi, itu semua sama saja. Apa yang wajib ketika khutbah Jumaat, itulah yang wajib ketika khutbah gerhana. Ya. Kalau mazhab Syafi'i, wajib lah. Mana kata kita nak khutbah gerhana tu kena buat exactly the same macam khutbah Jumaat. Cuma khutbah gerhana after semayang, macam hari raya. Khutbah Jumaat sebelum. Ya. Tapi kalau Abu Hanifah dia kata cukup sekadar memberi tazkirah saja, tak perlu khutbah-khutbah macam official lah. Ya.
Pasal Nabi pun bagi tazkirah saja ya. Maksudnya sekurang-kurang kita memberi tazkirah lah kepada jemaah yang ada. Tapi kalau kita ikut spek khutbah seumpama dalam sebahagian mazhab yang lain macam yang standard mazhab Syafi'i, itu lagi bagus lah ya. Dan itulah kita amalkan pun ya. Baik. Sekejap. Oh. Ada orang kuit WhatsApp. Oh, ana link sangat kuit oh. Ada pegawai kuit WhatsApp ana. Ana nak jadi pesyarah kuit ni. Pindah Perlis lah. Sekejap je. Jawab lagi ya. Tu je kot. Tak ada kot yang lain. Ana baca banyak tadi ya. Kat 2 jam ana baca buku tadi. Bab kusuf ni. Tapi ingat poin-poin tu je lah. Hok-hok basic lah. Kalau lain tu benda furuk. Ada tanya apa-apa tak? Dah isyak dah pun. 40 minit je. Tengok je. Sujud tak digalakkan lama walaupun sebagian ulama kata digalakkan lama macam rokok dan qiyam. Dalam mazhab Syafi'i Al-Imam Ibn Suraysh dia kata tak disunatkan sujud yang lama seumpama qiyam dan rokok, di anna Nabi lam yaf'alhu, kerana Nabi tak buat. Lau fa'ala lanukila ilaina, kalau Nabi buat mesti dinukil kepada kita. Jadi dia mesti stay seumpama sujud-sujud yang lain. Walau bagaimanapun sebagian kata sujud pun kena lama kerana dikiaskan atas rokok dan qiyam ya. Dan di atas umum sembahyang Rasulullah SAW. Kata Abu Sa'id Sahih Bukhari, kana ruku'un Nabi wa sujuduhu kana qiyamu Rasulillah wa ruku'uhu wa sujuduhu ala sawa. Nabi ni kalau dia sembahyang, qiyam dia, rukuk dia dengan sujud dia ala sawa, sama saja. Jadi base secara umum di atas hadis itu sujud boleh hadis ataupun dibolehkan juga kita sujud yang lama. Terpulang lah tuan-tuan nak sujud lama sikit ke macam mana ya. Tapi kalau ikut standard mazhab Syafi'i, sujud lama macam rokok dan qiyam, cuma pendek sedikit, macam tu lah lebih kurang ya. Tapi kita practically mana boleh buat lama sangat pun ya. Kita sembahyang hari tu mana baca Al-Baqarah pun, tak baca Al-Baqarah the whole surah pun, mungkin baca sebahagian daripadanya, tapi takkan baca semua Al-Baqarah ya tak? Mampu nak baca satu qiyam satu Al-Baqarah. Tentu kalau rakaat pertama Al-Baqarah, rakaat kedua Al-Imran, rakaat ketiga An-Nisa, rakaat keempat Al-Maidah. Bukan rakaat lah, mana ada 4 qiyam kan? 2 rakaat ada 4 qiyam. Qiyam pertama surah Al-Baqarah, qiyam kedua Al-Imran, qiyam ketiga An-Nisa, qiyam keempat Al-Maidah. Berapa tuan-tuan nak habiskan masa tu? Al-Baqarah satu surah tu kalau baca secara tadbir, tak terlalu laju, tak terlalu perlahan sebagaimana kita baca dalam sembahyang yang biasa ni, saya ingat 2 jam kot. Al-Baqarah 2 juzuk setengah kan, 1 juzuk setengah jam, 2 juzuk sejam, tu dah kira laju dah tu, betul tak? Saya kalau baca Quran, satu surah memang setengah jam atau 25 minit baca tadbir. Mana kalau Al-Baqarah pergi sejam setengah. Tambah lagi An-Nisa, Al-Maidah, Al-Imran, sejam setengah lagi. 3 jam lah. Jadi 2 rakaat dengan 4 qiyam dan 4 rukuk, campur sujud apa gitu ini. Lebih kurang 3 jam tu kita sembahyang sekurang-kurangnya. Memang itu tempoh gerhana kebiasaannya. 3 or 4 hours. Sesuai lah tu. Jadi lepas ni kalau gerhana, kita sembahyang 3 to 4 hours. Boleh? Buat sekali kat surau kita tengok. Dah belajar bukan main. Sembahyang gerhana. Cuy, panjang baca oh. Lala hampir. Wadduha wal laili idza saja. Okey.
dapatlah fadilat semayang gerhana daripada tak semayang langsung, ya tak? Kelakar juga tak? Okey, ada salah nak tanya apa-apa tak? Sekejap, saya nak baca yang ni dulu. Sekejap. Oh. Tempoh untuk sembahyang gerhana ketika gerhana saja. Bila dah habis gerhana tak boleh sembahyang lagi ataupun tidak perlu solat lagi. Ni mazhab Syafi'i lah. Fa illam jala'ul kusuf qabla as-salah. Kalau hilangnya gerhana sebelum kita solat. Fa illam yusallil khusuf hatta tajalla al-khusuf lam yusalli. Kalau gerhana tu dah hilang kita belum sembahyang. Kita tak perlu sembahyang. Karena Nabi kata fasallu hatta tanjali. Kamu solat sampai dia hilang. Jadi dah hilang dah tak sunat sembahyang lah. Melainkan gerhana tu tak hilang, cuma ditutupi dengan awan serta mendung atau seumpamanya, masih disunatkan kita sembahyang. Ini mazhab Syafi'i lah. Kita tahulah kan. Dan sembahyang gerhana tuan, dia boleh saja sembahyang pada bila-bila masa, ya, termasuk dalam waktu-waktu yang dilarang. Kerana dia sembahyang bersebab. Sebabnya okey kan. Boleh Syekh nak tanya apa Syekh? Cukup lah tu. Anak pun dah pening rasanya. Mana? Okey, batal wuduk. Lepas tu? Okey, bila dah batal wuduk, dia ambil wuduk balik lah. Mana boleh masuk, dia kena start pada awal lah. Mana dia ikut imam, kemudian dia kena start daripada mana dia ikut lah. Kalau dia ikut dah rakaat kedua, dia kena tambah lagi satu rakaat lah. After imam dah salam tu, dia kena tambah lagi rakaat yang berbaki lah, satu rakaat lagi. Dia boleh tambah satu rakaat sebagaimana biasa, dan dia juga boleh buat 2 rakaat atau 2 qiyam. Umpama disunahkan dah sembahyang gerhana. Macam itulah cerita dia. Boleh, ada nak tanya apa lagi tak? Berapa minit Syekh? Sejam lah? Tak ikut jam lagi kot. 50 minit baru kot. 50 lah? 50? Ada tanya, ada soalan? Tak ada soalan Syekh? Oh, kalau Syekh ada soalan. Tak ada, kita stop lah. Next nanti insyaAllah Salatul Aidain, sembahyang hari raya, ya. Sembahyang raya ni dia very simple. Cuma dia ada perkara-perkara yang disunahkan untuk kita lakukan pada hari raya. Dia ada adabu al-aidain, adab pada 2 hari raya. Daripada before prayer, after prayer. Sebelum sembahyang dan selepas sembahyang. Ada adab-adab dia, ada banyak juga. Dan of course lah, dia melibatkan hari raya itu sendiri. Daripada tenggelamnya matahari pada hari raya itu hinggalah kepada terbitnya matahari pada esok hari. Dia adalah adab-adab tentu, sunnah tentu yang perlu kita lakukan. InsyaAllah ta'ala lah. Jadi cukup sekat itu dulu untuk malam ini. Sikit sebanyak mudah-mudahan kita mendapat manfaatnya. Kita tutup kelas kita dengan tasbih kafar.